Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, para pelajar semua, pada hari ini kita akan meneruskan pelajaran akidah kita berkaitan dengan beriman kepada kitab Allah. Okey, Ustazah dah bagi tahu kamu minggu lepas, beriman kepada kitab adalah rukun iman yang ketiga dalam Islam. Okey, apa maksud kitab Allah? Kitab Allah ialah kalam Allah. Okey, kalam tu maksud dia kata-kata. Kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala yang telah diwahyukan kepada beberapa orang nabi dan rasul. Okey, melalui perantaraan malaikat Jibril. Okey, kitab-kitab ini menjadi panduan manusia dan mengandungi syariat yang lengkap. Apa maksud syariat? Syariat bermaksud undang-undang. Undang-undang yang lengkap. Okey, apa maksud melalui perantaraan malaikat Jibril? Okey, maksud melalui perantaraan malaikat Jibril ialah kalam Allah ini disampaikan kepada nabi-nabi melalui malaikat Jibril. Okey, seterusnya kita tengok apa maksud beriman kepada kitab. Okey, beriman. Apa maksud beriman? Beriman tu maksud dia percaya, yakin. Okey, jadi beriman kepada kitab maksud dia mempercayai dan meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan kitab kepada nabi-nabi dan rasul-rasulnya melalui perantaraan malaikat Jibril. Okey, kata kunci maksud beriman adalah mempercayai dan meyakini. Okey, kita sebagai orang Islam, orang yang beriman, kita mesti percaya, kita mesti yakin dengan kitab Allah. Okey, jadi hukum beriman kepada kitab. Apa hukum dia? Hukum dia adalah wajib. Barang siapa yang tidak meyakini beriman kepada kitab, dia akan berdosa besar dan murtad. Okey, jadi pada hari ini kita akan belajar apa itu dalil naqli beriman kepada kitab. Okey, apa maksud dalil naqli? Dalil naqli ni adalah bukti. Bukti ataupun hujah dalam Al-Quran yang menunjukkan bahawa kita wajib beriman kepada kitab. Okey, jadi dalil naqli untuk beriman kepada kitab adalah dari surah An-Nisa ayat 136. Okey, ingat ya? Surah An-Nisa ayat 136. Okey, Ustazah bacakan dekat kamu ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabilladzi nazzala ala rasulih. والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. صدق الله العظيم. Okay, jadi apa maksud ayat yang Ustazah baca ni? Okey, maksud dia kita tengok sama-sama. Wahai orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasulnya, iaitu Nabi Muhammad. Okey, seperti mana yang kita ketahui, Al-Quran adalah kitab terakhir yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad, iaitu Nabi yang terakhir. Okey. Dan juga kepada kitab-kitab suci yang telah diturunkan dahulu daripada itu. Okey, maksudnya dekat sini, kita kena beriman kepada kitab yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad dan kita juga kena beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad. Okey, sebelum Nabi Muhammad ada beberapa kitab lain yang telah diturunkan. Dan sesiapa yang kufur, apa maksud kufur? Maksud dia ingkar. Siapa yang ingkar, siapa yang tak nak dengar cakap, siapa yang kufur kepada Allah dan malaikat-malaikatnya
dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan juga hari akhirat, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Ha, itu maksud dia. Okey, tadi kita baca dalil naqli. Sekarang kita tengok pula apa itu dalil akli beriman kepada kitab. Dalil akli ni maksud dia hujah melalui akal kita. Tadi hujah dengan ayat Al-Quran, dengan kalam Allah, dengan kata-kata Allah. Sekarang kita tengok pula hujah akal kita. Beriman kepada kitab. Okey. Semua agama samawi di dunia mempunyai kitab suci masing-masing. Apa maksud agama samawi? Agama samawi ni maksud dia agama yang bersumberkan wahyu daripada Tuhan. Agama samawi ni dia bukan ciptaan manusia. Dia bukan rekaan manusia tapi dia bersumberkan wahyu dan ajaran daripada Tuhan. Okey, kitab-kitab yang digunakan dipanggil kitab samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada rasul pilihannya. Okey, dari sinilah lahirnya 4 kitab yang kita tahu. Okey. Apa 4 kitab samawi yang telah Allah turunkan? Yang pertama kitab Zabur. Yang kedua Taurat. Yang ketiga Injil dan yang keempat Al-Quran. Al-Quran ni lah kitab yang ada dekat kita sekarang. Okey, kemudian seterusnya nama-nama kitab dan rasul yang menerimanya. Okey, semua kitab ada 4. Kitab samawi ada 4. Yang pertama kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Yang kedua kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Yang ketiga kitab Injil. Diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran dan diturunkan kepada Nabi yang terakhir iaitu Nabi Muhammad. Okey, kitab Al-Quran ni lah yang kita belajar sekarang, yang kita pegang sekarang, yang kita jadikan panduan sekarang. Selepas kitab Al-Quran, tak ada lagi kitab yang diturunkan kepada umat Islam. Al-Quran ni lah kitab yang terakhir. Okey, kandungan Al-Quran dia melengkapi kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Al-Quran ni dia jadi panduan lengkap kepada seluruh umat Islam yang ada sekarang ni. Okey, itu saja yang kita belajar hari ini. Ustazah harap kamu dapat mengingati apa yang Ustazah ajar ni dengan baik. Mengingati dan memahami. Memahami itu paling penting. Lepas tu ingat. Okey, ingat ya. 4 jenis kitab yang telah diturunkan. Ingat nama kitab dan Nabi apa yang menerima kitab-kitab tu. Okey, itu saja pada hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.